Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pembentangan ini adalah untuk subjek SCCA 2083 Undang-Undang dalam Komunikasi. Tajuk tugasan yang kami pilih adalah Dasar Keselamatan Cyber. Saya mulakan pembentangan ini dengan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan. Kami seramai 5 orang daripada kumpulan 3 PES Kota Kinabalu. Nama saya Rose Neville, number matrix 289399. Asman bin Keman 289019. Dika Zuna binti Eke Tua 290041. Haslona binti Ismail number matrix 289046 dan Lini binti Juslin 289062. Isi kandungan pembentangan ini mengandungi 6 perkara, yaitu pengenalan, analisis, senarai masalah, pandangan, cadangan, dan kesimpulan. Pengenalan dasar keselamatan cyber di Malaysia merujuk kepada rangka kerja atau garis panduan yang dibentuk oleh kerajaan untuk melindungi sistem rangkaian daripada ancaman cyber. Definisi ini adalah berdasarkan konteks dasar keselamatan cyber. Dasar bermakna satu set panduan atau arahan yang menjadi asas tindakan kerajaan dalam memastikan negara dan khususnya rakyat ditagi dengan sewajarnya. Keselamatan pula bermaksud satu keadaan yang dilindungi daripada berbagai bentuk ancaman bahaya atau kerosakan, dan cyber pula membuat maksud jaringan komputer dan infrastruktur teknologi informasi yang saling berhubung melalui internet. Teori komunikasi adalah salah satu perkara yang penting dalam pembentukan dasar. Komunikasi meningkatkan keadaan dan pengetahuan masyarakat mengenai isu-isu yang ingin ditangani. Komunikasi dua hala antara kerajaan dan rakyat untuk memperoleh maklum malas diterima, ditambah baik dan disesuaikan dengan dasar agar dasar yang hendak dibentuk berkesan dan relevan. Komunikasi yang baik dapat membantu untuk dapatkan sokongan awam terdapat pembentukan dasar tersebut. Komunikasi strategi pula melibatkan perancangan dan pelaksanaan komunikasi yang bertujuan untuk mencapai matlamat kerajaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terima kasih kepada rakan sekumpulan saya. Saya Lini binti Islim, nomor matrix 289062. Pada kali ini saya akan memperkatakan tentang pembentukan undang-undang dan akta yang berkaitan dengan dasar keselamatan cyber di Malaysia. Pembentukan undang-undang Malaysia berdasarkan undang-undang Inggris yang dipengaruhi oleh 3 teori perundangan, iaitu yang pertama teori undang-undang semula jadi, yang kedua teori positivity, dan yang ketiga teori undang-undang semula satu. Akta yang berkaitan dengan dasar keselamatan cyber adalah yang pertama Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998, yaitu mengawal selia industri komunikasi dan multimedia di Malaysia dan memastikan infrastruktur komunikasi dan multimedia dilindungi daripada ancaman cyber. Yang kedua, Akta Kesalahan Komputer 1997. Akta ini menjadikan undang-undang terhadap kesalahan penggodam penipuan komputer dan penggunaan teknologi maklumat secara haram. Akta ketiga, Akta Perlindungan Data Pribadi dalam kurungan APDP 2010. Akta ini melindungi data pribadi individu daripada penyalahgunaan dalam urusan komersial. Akta yang keempat adalah Akta Jenayah Cyber 2018. Akta ini memperuntukkan tindakan terhadap jenayah cyber termasuk penipuan dalam talian, bully cyber, dan serangan cyber. Akta yang kelima adalah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, yaitu mengawal kandungan yang disebarkan melalui internet, media sosial, dan memastikan ia tidak mengandungi elemen yang menyalahi undang-undang. Akta keenam, Akta Tanda Tangan Digital 1997. Akta ini untuk mengawal transaksi elektronik yang menggunakan tanda tangan digital. Akta ketujuh, Akta Hasutan 1998, yaitu mengawal kandungan komunikasi yang dianggap hasutan atau mengancam ketentraman awam. Akta yang ke-8, Akta Fitnah 1997. Akta ini mengawal penyebaran maklumat palsu atau fitnah yang boleh merosakkan reputasi individu ataupun organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Haslona binti Ismail, nomor matrix 89046, dan saya akan meneruskan slide pembentangan seterusnya yang berkaitan dengan Akta Dasar Keselamatan Cyber. Yang ke-9 adalah berkaitan dengan Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001 ASTM. Akta ini melindungi pendaftaran dan pengawas syariah syarikat termasuk syarikat yang terlibat dalam industri komunikasi dan media. Yang ke-10 adalah Akta Perlindungan Pengguna 1999. Akta ini memberi perlindungan kepada pengguna daripada amalan perniagaan yang tidak adil dan memperuntukkan hak pengguna dalam penikmatan komunikasi dan media. Dan yang seterusnya adalah Akta Rahsia-Rahsia 1992, mengawal penyebaran maklumat rasmi kerajaan yang dianggap rahsia. Dan yang ke-12 adalah berkaitan dengan Kanun Kesiksaan 574 Penal Code. Akta ini adalah bukan berkaitan secara langsung dengan KDS, tetapi mempunyai peruntukan undang-undang untuk menangani berbagai jenayah yang berlaku dalam talian atau melalui penggunaan teknologi digital. Dan yang ke-13, Akta Kanun Kesiksaan 574 Penal Code
Dan undang-undang ini merangkumi berbagai kesalahan jenayah dan hukuman-hukuman yang berkaitan. Dalam konteks keselamatan cyber, beberapa peruntukan dalam kesiksaan yang berkaitan. Seterusnya adalah pemilihan masalah. Terdapat 5 isu atau masalah yang dipilih berkaitan dengan keselamatan cyber. Contohnya adalah yang pertama, penyebaran maklumat palsu. Penyebaran maklumat palsu ini adalah berkaitan dengan maklumat yang tidak benar dan sahih dikongsikan kepada individu atau kumpulan masyarakat melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, TikTok, dan juga email. Dan yang kedua adalah transaksi keuangan. Transaksi keuangan ini berkaitan dengan sebarang aktiviti yang melibatkan pemindahan uang melalui teknologi digital atau rangkaian internet yang tidak sah, penipuan seperti pembelian dan pembelian online pembayaran bil utility. Ketiga adalah skema. Skema adalah merujuk kepada individu atau kumpulan yang melakukan penipuan untuk mendapatkan uang atau maklumat pribadi secara tidak sah daripada mangsa seperti phishing, cinta cyber, dan juga pelaburan palsu. Dan yang keempat adalah bully cyber. Bully cyber ini adalah suatu perbuatan mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang melalui media elektronik seperti message teks, SMS, video, gambar, chatting, email, laman web sosial, telepon bimbit, dan juga permainan internet. Dan yang kelima adalah penggodaman. Penggodaman ataupun hacking adalah tindakan yang dilakukan dengan mencerobos sistem komputer, rangkaian atau peranti elektronik untuk mengakses data atau maklumat secara tidak sah seperti ethical hacking, maliciousness hacking, phishing, dan juga ransom. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Azman bin Kamal, nomor metrik 289019, akan menjelaskan mengenai pandangan dan cadangan daripada topik-topik masalah dari dasar cyber. Di mana pandangan yang pertama mengenai penyebaran maklumat palsu. Undang-undang adalah untuk menjamin keharmonian hidup bermasyarakat. Itu ianya mampu mengawal tingkah laku individu atau kumpulan serta mengawal sebarang pergaduhan dan berlaku antara kaum disebabkan daripada penyebaran maklumat palsu. Dan antara cadangan yang lain adalah dengan mengenakan hukuman tambahan yang berat seperti menaikkan denda ataupun mengenakan sebatan. Selain itu, kita juga akan mengadakan kempen yang berterusan untuk mendidik pengguna melalui media sosial agar lebih berhati-hati dan berwaspada. Untuk transaksi keuangan pula, dari sudut pandangan undang-undang adalah untuk melindungi pengguna cyber, mengenakan hukuman yang adil kepada jenayah cyber, memastikan kehidupan manusia aman dan rawan, serta manusia mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Antara cara kita melalui topik transaksi keuangan ini adalah dengan meningkatkan kawalan dan menyediakan alat dan kaedah yang terkini oleh pihak berkuasa untuk mengesan dan menangkap penjenayah. Selain itu, kita harus mewujudkan kerjasama dengan agensi antarabangsa bagi menjejak pesalah-pesalah yang beroperasi di luar negara. Manakala pandangan dan cadangan kita bagi penjenayah skema pula adalah undang-undang menghukum individu yang telah melanggar peraturan dan hukuman dan denda sebagai langkah pencegahan agar ianya tidak melakukan lagi kesalahan tersebut, serta kesedaran untuk lebih berhati-hati terhadap kewujudan undang-undang cyber. Dan juga cadangan kita adalah dengan melatih dan memperbanyakkan golongan pakar untuk mengesan aktiviti-aktiviti skema serta memberi pendidikan kepada masyarakat untuk menjadi pengguna yang lebih bijak, sentiasa berhati-hati dan tidak melayan sebarang panggilan-panggilan yang tidak dikenali. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kiki Azuna binti Ketua Nometris 90041. Saya akan membentangkan berkaitan dengan pandangan dan idea yang dikemukakan oleh undang kami berkaitan dengan isu yang kami pilih, iaitu bully cyber. Iaitu yang pertama, undang-undang untuk bully cyber ini perlu menitik beratkan hak pengguna, dan kedua, memastikan pengguna selamat daripada gangguan ancaman cyber, dan ketiga, kerajaan perlu mengenakan hukuman kepada penjenayah yang tidak mematuhi peraturan. Seterusnya adalah idea bagi menangani jenayah bully cyber ini. Yang pertama adalah memantau dan menutup akaun pembuli cyber. Kedua, mewujudkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengesan dan menangkap pembuli cyber. Dan ketiga adalah melatih diri untuk sentiasa berjaga-jaga dalam membuat perkongsian di media sosial melalui beberapa kempen dan ceramah. Seterusnya adalah berkaitan dengan dasar keselamatan cyber bagi isu utama, di mana bukan kami mengemukakan pandangan berkaitan dengan undang-undang, iaitu dasar keselamatan cyber perlu melindungi pengguna daripada ditipu, menguatkuasakan dasar yang telah dibentuk, mendidik masyarakat untuk sentiasa bertanggungjawab dengan tindakan baik. Seterusnya ialah idea, iaitu menggunakan software yang terkini dan canggih dan latihan daripada pihak berkuasa. Kedua adalah golongan pengamal IT
perlu sentiasa meningkatkan tahap pengetahuan dan kepakaran ketika memperkasakan hubungan antarabangsa, di mana undang-undang lapuk dikemaskini dan menggunakan teknik pencegahan yang terkini. Terakhir sekali ialah kesimpulan, di mana dasar keselamatan cyber di Malaysia adalah merupakan salah satu dasar kerajaan yang wujud untuk menjaga kepentingan pengguna dan kepentingan negara berkaitan cyber. Seterusnya adalah negara perlu mempunyai satu set peraturan untuk mengawal tingkah laku masyarakat agar sentiasa bersikap baik dan bertanggungjawab dalam kemudahan cyber. Seterusnya ialah Undang-Undang Cyber yang berfungsi sebagai asas pokok dalam mengawal keselamatan cyber di Malaysia perlu diperkukuhkan. Dan seterusnya, perubahan dan tambah baik terhadap Undang-Undang Malaysia ada dan lapuk juga perlu dilaksanakan. Malaysia perlu memperkuatkan keselamatan cybernya untuk melindungi rakyat serta infrastruktur kritikal daripada ancaman jenayah cyber. Sokongan dan kerjasama rakyat adalah kunci kepada kejayaan usaha ini, dan tanggungjawab mengatasi cyber adalah tanggungjawab bersama. Kerjasama mengatasi sempadan antara bangsa amat penting bagi membantras jenayah cyber dan menjayakan dasar keselamatan cyber di negara ini. Sekian dahulu daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.